Dan kita terus nak bersama dengan rakan tugas Fariz Azman. Fariz Azman adalah salah seorang daripada dua wartawan yang kita Ini antara hantar. wartawan pertama kami hantar ke lokasi selepas kita dapat tahu berkenaan dengan itu adalah hari ketiga. Hari ketiga. Kita terus bersama dengan Fariz Azman. Fariz Azman ada perkembangan terkini mahu dikongsikan. Beliau berada di salah sebuah sekolah di lokasi di Pasir Gudang ini, dan tentu sekali sekolah itu masih ditutup. Tapi apa sebenarnya yang beliau cari di sana? Fariz, silakan. Ya, Syahrizan dan juga Marlina, apa dapat saya kongsikan, saya buat tinjauan sebentar tadi di sekitar kawasan-kawasan sekolah berhampiran di Pasir Gudang. Dapati masih ditutup, tiada aktiviti di sekolah berkenaan, dan cuma terdapat agak pelik sedikit di mana orang awam masih lagi melakukan aktiviti seperti biasa. Ada juga tidak memakai topeng dan sebagainya, di mana mungkin persoalan mereka ini mungkin tidak ketahui betapa bahayanya sebenarnya bahan kimia atau sisa toksit ini naik ke atas udara dan gas-gas yang akan menjejaskan penduduk-penduduk di sekitar kawasan ini, Marlina dan Syahrizan. Itu yang dapat saya gambarkan ketika tadi. Dan sekarang saya berada di Majlis Perbandaran Pasir Gudang, di mana bilik gerakan operasi, dan kami cuba naik. Sebenarnya kami tidak dibenarkan lagi. Jam 9 nanti baru media dibenarkan untuk berada di atas untuk kami melihat sendiri jumlah angka ataupun mangsa adakah ia meningkat ataupun tidak, di mana semalam dilaporkan 1,906 pesakit dalam data di dalam bilik gerakan operasi, dan sebanyak lebih 800, dan secara jumlahnya 2,775 mangsa telah pun terjejas ekoran bahan kimia yang tercemar ini, Marlina juga Syahrizan. Dan selain daripada sidang media yang akan diikuti oleh Fariz sendiri pada jam 9 pagi nanti, apakah orang kata tinjauan ataupun laporan sebenarnya yang Fariz nak buat? Hari ini kita lebih memfokuskan mengenai kerja-kerja pembuangan sisa toksit itu. Di mana sebentar tadi juga saya dapat beberapa video dikirimkan oleh penduduk di Kampung Pulai. Kampung Pulai yang berada betul-betul berhampiran anak Sungai Kim Kim, di mana lokasi terjejas 1.5 km, seperti Menteri Mestek di mana Yeo Bin Yin mengatakan, ataupun sebelum-sebelum ini pihak berkuasa mengatakan bahawa itu kawasan tercemar. Dan di mana beliau sendiri telah pun mengirimkan beberapa video malam tadi berlangsungnya kerja-kerja mengorek kawasan-kawasan tercemar itu masih lagi, ketika ini masih lagi berlangsung. Jadi kami akan pergi di kawasan-kawasan ini untuk melihat sendiri bagaimana operasi-operasi membuang sisa toksit di sekitar kawasan Sungai Kim Kim berlaku, di mana dikatakan 24 jam mereka melakukan operasi ini, dan kami akan terus ke sana sebentar saja lagi, AK dan juga Marlina. Fariz mungkin boleh terangkan, kalau berdasarkan pemerhatian anda di lokasi atau di ground zero, apakah SOP yang digunakan? Mungkin ada SOP tertentu yang diikuti oleh pasukan yang terlibat dalam operasi pembersihan ini untuk membawa keluar sisa toksin daripada sungai yang tercemar itu? Apa yang dapat saya lihat, di mana mereka memakai full suit. Mereka tak ada seorang pun hanya memakai mask, namun mereka memakai full suit. Dan ia menjelaskan bahawa ini bukan satu perkara yang boleh dipandang enteng. Dan namun mereka memakai suit, namun penduduk masih lagi bersiap-siap memakai seluar pendek dan sebagainya tanpa memakai mask. Ini yang mempersoalkan mana adakah mereka ini benar-benar tahu ini bahaya, di mana mereka hanya duduk dalam lingkungan 100 meter daripada lokasi kerja-kerja pengorekan bahan kimia itu berlaku. Jadi ini mungkin seperti yang saya sedia maklum sebelum ini, semalam terdapat jawatankuasa bertindak penduduk sendiri mengatakan bahawa mereka tidak mendapat sebarang ada pamphlet yang telah pun diberikan hanya dalam tempoh seminggu ataupun 5-6 hari, dan adanya pamphlet apa yang mereka lakukan, tapi hanya pamphlet saja, di mana penduduk sendiri ingin suatu town hall dilangsungkan di antara pihak berkuasa dan juga penduduk untuk memberi penjelasan daripada A ke Z. Apa sebenarnya SOP mereka hanya dengan memakai mask bukanlah satu orang kata aspek yang boleh membantu melindungi mereka daripada terkena kesan bahan kimia ini. Jadi mereka mahu daripada A sehingga Z apa langkah-langkah
selain menutup pintu, selain tidak melakukan aktiviti luar sahaja, adakah mereka ini akan terkesan jika mereka berada di dalam rumah sebab gas ini kita sendiri tidak nampak, Mar dan juga AK, apa sebenarnya gas ini, bila dia datang. Dan saya mengikuti rapat mengenai dengan isu ini sejak hari pertama saya berada di sini dan berada di Dewan Komuniti dan pusat-pusat rawatan awal. Didapati awal pagi dan jam 7 malam sehingga jam 11 malam ramai pesakit-pesakit akan tiba, di mana ini kumulatifnya, di mana reaksi gas ini yang agak ringan menyerang pada waktu itu. Dan tapi nampaknya ia tidak, seolah-olah ada 50% yang penduduk menggunakan PPE, personal protection equipment, ada juga yang tidak menggunakannya. Dan seperti yang Faris katakan tadi, bahawa penduduk di sekitar sana Stop and stare. dan kedudukan mereka itu sekitar, yang Faris katakan, sekitar 100 meter sahaja daripada ground zero ataupun lokasi berlakunya atau lokasi pembuangan Operasi. sisa toksik berkenaan. Tidakkah ada pihak-pihak tertentu yang mengawal kawasan itu supaya ia tidak, orang kata, dijadikan sebagai lokasi untuk Jadi tontonan tontonan kepada penduduk sana. Itu yang menjadi persoalan sebenarnya, AK dan juga Mar, di mana sepanjang malam tadi penduduk seolah-olah ada melihat satu konsert. Mereka melihat ramai-ramai memakai topeng saja, ada yang tidak memakai topeng, melihat kawasan dengan di mana petugas-petugas menggunakan full suit, dan ini mungkin akan menjejaskan mereka sendiri. Dan buat masa sekarang tidak ada lagi mungkin palang ataupun mengatakan bahawa ini kawasan larangan, tidak boleh ikut jambatan ini dan itu dan ini. Maksudnya mereka masih bebas melakukan aktiviti dengan tiada arahan atau larangan di kawasan-kawasan yang boleh dikatakan danger zone, di mana radius 15 km sebelum ini Menteri Besar Johor mengatakan, namun mereka 500, 100 meter, 200 meter, 50 meter juga ada rumah betul-betul di belakang Sungai Kim, dan mereka belum lagi diberi arahan, larangan untuk keluar sekian-sekian masa untuk berada di kawasan ini, jangan berada, masih lagi belum ada arahan yang lebih spesifik untuk memastikan mereka tidak terjejas. Mak dan juga tidak ada arahan spesifik yang menyatakan bahawa bahan-bahan toksik ini benar-benar berbahaya. Tidak ada siar raya sebegitu. Terutama sekali dari segi sekiranya bahan-bahan ini Hazardous. merebak melalui udara. Adakah benar begitu? Buat masa ini, jika kita kupas kembali sidang media daripada menteri, daripada pihak berkuasa, mereka mengatakan ini bahaya. Namun ini hanya sidang media kepada media saja. Namun kami tidak lihat di mana ada satu siar raya, di mana jentera yang boleh berjalan ke kampung untuk mengatakan bahawa ini bahaya, sila duduk dalam rumah dan sebagainya, jangan bertindak sekian-sekian, jangan melakukan aktiviti pada jam sekian-sekian, anda dilarang untuk berada di lebih kurang 50 meter daripada Sungai Kim, terus berada dalam rumah dan sebagainya. Itu belum ada lagi. Buat kata penduduk semalam, di mana persatuan itu mengatakan bahawa ya, pada hari pertama ada. Namun persoalannya, dalam tempoh seminggu selepas itu, hanya pamphlet dan siar raya yang mereka mahukan seperti itu tidak berlaku. Jadi mereka tidak tahu sebenarnya, dan saya berkesempatan untuk berbual beberapa penduduk dan mereka mengatakan ada di kawasan Taman Pasir Putih. Ramai sebenarnya, boleh dikatakan 30% daripada penduduk telah pun keluar, inisiatif mereka keluar, mereka rasa tak selamat dan sebagainya, mereka keluar kerana jumlah mangsa ada menunjukkan sedikit peningkatan dari semasa ke semasa. Jadi mereka tak tahu adakah saya ini benar-benar selamat atau tidak. Jadi ada yang mereka berpindah sementara duduk di rumah mak mertua, duduk di Nusa Jaya dan kawasan di luar daerah Pasir Gudang kerana mereka rasa terancam sebenarnya, walaupun keadaan agak terkawal. Namun mereka sendiri rasa sebab itu gas. Ia bukanlah seperti banjir yang kita nampak airnya boleh datang, tapi ini gas, bila-bila masa ia boleh datang dan kita tidak sedar. Dan kami sendiri berada di sini, Syarizal dan juga Madina, kami pun berasa risau sebenarnya, di mana setiap malam kami terpaksa minum susu dan sebagainya untuk memastikan adakah kami ini turut tercemar, walaupun kami menggunakan topeng gas yang telah pun dibekalkan. Mungkin kameraman kita boleh ambil topeng gas seperti ini.
topeng gas full ini pun kami merasa tidak selamat sebenarnya. Kami sepanjang operasi, sepanjang liputan-liputan kami menggunakan topeng ini pun kami berasa masih lagi mungkin sebab partikel-partikel itu boleh terlekat pada kulit, dan jika terlambat untuk kita mandi dan kita bilas badan kita, ia boleh masuk melalui kulit. Jadi jika kami sendiri pun takut, itu juga keadaan bagi penduduk sekitar. Kira Kemal. Faris, mungkin saya boleh orang kata imbas mula apa yang kita bincangkan sejak beberapa minit lalu. Pertama, kita tahu bahawa kesemua 8 bahan-bahan kimia yang terdapat pada pencemaran tersebut berbahaya dan sudah pun menyebabkan lebih 1,700 mangsa yang terpaksa mendapat rawatan, dan di ICU sekitar dalam 6 orang. Masih di ICU. Bagaimanapun kita tak ada lagi hitam putih yang jelas bahawa jangan sentuh. Jangan sentuh, jangan duduk dekat pun jangan dengan duduk kawasan dekat. tu. Dekat dia setakat mungkin boleh sekitar 10 meter, 50 meter, 100 meter. Itu pun tidak ada penjelasan yang jelas. Hitam putih. Adakah saya benar dalam hal ini, Faris? Ya, benar. Kalau semalam pun di mana rakan tugas kita Fida Azil berada di kawasan di mana kawasan lokasi utama dibuang sisa toksik itu di jalan berhampiran jambatan yang baru saja dibina, di mana orang ramai boleh melalui jambatan tu. Dan jambatan itu sebenarnya secara gambaran MAR dan juga AK, ini jambatannya hanya 50 meter di bawah itu adalah sisa toksik yang tercemar, yang di mana induknya di situ. Namun jalan tu belum lagi ditutup, dan ada juga yang tidak memakai topeng, menggunakan menunggang motosikal dan sebagainya. Ada juga yang lebih kurang 50 meter berniaga di sekitar-sekitar itu. Jadi itu jelas bahawa kawasan utama pencemaran tu pun tidak ditutup lagi. Jadi bagaimana sebenarnya untuk orang ramai mengambil langkah-langkah proaktif untuk mereka tidak terjejas daripada bahan kimia itu. Itu yang kami sendiri pun memantau dari semasa ke semasa. Kami mengambil gambar-gambar, kami mengambil video-video di sekitar kawasan-kawasan Sungai Kim dan juga kawasan-kawasan tercemar. Ada yang sudah ambil proaktif, tapi mereka ambil inisiatif sendiri, dan mungkin mereka mendengar mungkin nasihat-nasihat apabila mereka berada di Dewan Pusat Komuniti yang telah bertutup ketika ini di Stadium Pasir Gudang daripada pihak-pihak perubatan dan sebagainya. Mungkin bagaimana jika orang ramai yang berada di kawasan ini yang tidak engage bersama dengan pihak perubatan, mereka hanya duduk rumah, mungkin perlu keluar untuk beli barang dan sebagainya tanpa menggunakan PPE dan sebagainya. Itu yang menjadi persoalan. Perlu adakah satu langkah ataupun satu siaraya yang lebih konklusif mengatakan bahawa anda tidak boleh buat ini dan itu, anda perlu berada di sini dan sebagainya, yang betul-betul muktamad agar penduduk tahu langkah-langkah ini dan jumlah mangsa mungkin boleh dikurangkan. Okey. Baik, terima kasih Faris. Dengan perkongsian itu kita akan mungkin dapatkan perkongsian bersama rakan-rakan kita sebentar Faris lagi. akan kembali dengan kita selepas press conference Dan atau sidang akhbar. media jam 9 pagi nanti. Terima kasih Faris.